أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. صدق الله العظيم. Sebuah kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya satu persatu, iaitu Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab bagi faedah orang-orang yang mengambil tahu dan memahami kandungannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, berdasarkan surah Fussilat ayat 3, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab adalah untuk memberi penjelasan mengenai firman-Nya. Maka, jika ingin memahami Al-Quran, tidak kita perlu mempelajari bahasa Arab. Kerana bahasa Arab itu menjelaskan ayat-ayat Allah satu persatu. Dan ianya memberi faedah bagi sesiapa yang ingin mempelajarinya, yang ingin memahaminya. Dan saya sedar bahawa ramai yang mengatakan bahawa belajar bahasa Arab ni susah. Dah belajar banyak kali dah, macam-macam guru dah, tapi masih lagi tak pandai. Jadi sebab itulah kan, adanya modul yang terkini daripada Akademi Az-Zahrawi yang disampaikan oleh Ustaz Wan Zarif, iaitu saya sendiri, iaitu modul indahnya bahasa Al-Quran. Dan pada perkongsian kali ini, saya nak membawakan modul indahnya bahasa Al-Quran ni. Sebenarnya saya mengadaptasi daripada salah satu cabang ulumul Quran. Dalam ulumul Quran ni dia ada banyak cabang ilmu. Kalau kita rujuk dalam kitab Mabahis fi Ulumul Quran, Mana Al-Qattan ada menjelaskan. Jadi saya ambil salah satunya, iaitu Al-Wujuh wan Nazair. Apa benda Al-Wujuh wan Nazair ni? Secara ringkasnya, okey, yang saya ambil dalam banyak kajian saya, salah satunya ialah kalimah solat di dalam Al-Quran. Yang ni yang kita akan pelajari pada waktu ini. Jadi sebelum saya nak mulakan, saya nak kita semua jelas dulu metod dan apa benda yang kita akan pelajari. Pertama sekali, kita nak menyahut seruan untuk mempelajari bahasa Arab. Tapi kita sedar bahawa nak belajar bahasa Arab ni dia agak complicated. Tapi bagaimana cara untuk kita tidak kita belajar juga bahasa Arab untuk faham Al-Quran. Saya menggunakan uh, teknik ini, mudah-mudahan ianya membantu untuk kita belajar memahami Al-Quran dengan bahasa Arab tapi tidak terlalu ada tekanan. Jadi bila sebut tentang Al-Wujuh wan Nazair ini, pertama sekali saya mengutip apa yang disebut di dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Imam Az-Zarkashi menjelaskan Al-Wujuh ni maksud dia ialah perkataan yang digunakan dalam Al-Quran itu di satu perkataan tetapi dia membawa maksud yang banyak. Maksudnya dia ada kepelbagaian makna berdasarkan tujuan pada kalimah tersebut, mungkin membawa kepada penjelasan yang berbeza, tetapi dalam keadaan membawa lafaz yang sama. Sebagai contoh, kalimah as-salah. Dalam Al-Quran dijelaskan kalimah as-salah itu bukan hanya sekadar membawa maksud solat. Sedangkan kita hari ini, kita tahu solat maksudnya ialah sembahyang. Sedangkan dalam perspektif Al-Quran, dalam ilmu Al-Wujuh wan Nazair, khususnya Al-Wujuh, menyatakan bahawa kalimah solat ni dalam Quran ada bawa maksud baca Quran, ada bawa maksud mohon keampunan, ada maksud bersalawat. Jadi itu insya-Allah yang kita akan pelajari. Manakala apa makna an-nazair? An-nazair pula ialah lafaz-lafaz yang pelbagai yang saling menyerupai. Maksudnya apa? Ada banyak kalimah yang tertentu, tetapi
kesemua itu membawa kepada maksud yang sama. Sebagai contoh, ada banyak kalimah, contohnya kalimah iman, kalimah Al-Quran, kalimah istighfar, yang semua itu membawa kepada makna as-salah. Maksudnya ada kepelbagaian lafaz tetapi membawa maksud yang sama. Jadi ini apa yang saya nak kongsikan, dan mudah-mudahan kita semua dapat belajar sesuatu daripada modul indahnya bahasa Al-Quran. Dan saya akan mulakan modul ini. Yang pertama sekali ialah dengan analisis kalimah. Baik, kita belajar sikit bahasa Arab secara ringkas sahaja. Di dalam Al-Quran setidak-tidaknya kalimah solat ini dalam bentuk kata nama. Ismun, kalimah isim, kalau kat sini yang kita tulis kalimah isim 83 kali ini, dalam 83 kali ini dia terdapat pelbagai bentuk. Ada yang disebut dengan kalimah as-solata. Ini sebutan dia as-solata, bukan as-solawata. Jadi kalau perasan, kalau waktu ni boleh buka mushaf Quran, cuba buka, cuba tengok pada kalimah as-solata tu, dan nantilah kalau jumpa kalimah tu cuba tengok, dia akan tulis macam ni: Sod, lam, waw, kemudian ada alif kecil. Alif kecil ni sebenarnya kita panggil mat lah. Okey. Berbanding pada kalimah yang asal iaitu solah. Seperti analisis kalimah solah ni. Ini adalah kalimah yang biasa kita jumpa. Tetapi persoalannya, kenapa di dalam Al-Quran dia punya tulisannya seperti ini, yang 67 kali ni. Sod, lam, waw, ada alif kecil, kemudian ta marbutah. Kenapa macam tu? Para ulama menjelaskan sebenarnya penggunaan penulisan dalam rasam Usmani, dia nak beritahu terdapatnya pada sudut qiraat boleh baca pada kalimah itu dengan kalimah solat dan juga solawat. Sebab kedua-duanya membawa makna yang sama, iaitu solat fardu. Dia sebut solat fardu, dia bukan hanya satu solat je. Dia ada subuh, ada zuhur, ada asar, maghrib, isyak. Maka di dalam ilmu qiraat dibolehkan baca dengan bacaan solat dan juga solawat. Tetapi bila sebut pada penggunaan kalimah, macam ni kita nak beza solat dengan solawat? Okey, kat sini ada. Kalau pada huruf waw itu tidak ada baris atas, maka bacaannya ialah solat. Tapi kalau ada baris atas, contoh macam ni, yang nombor 2 bawah ni, as-solawat. Yang ni sebutannya as-solawat. Okey. Nampak? Saya ulang sekali lagi. Kalau pada waw, huruf waw itu tidak ada baris atas, maka kita baca solat. Tapi kalau atas huruf waw ada baris atas, kita baca solawat. Yang keduanya kita boleh beza lagi ialah, biasa kalau penyebutan solawat, ta yang digunakan adalah ta maftuhah. Ni ta yang terbuka ni. Yang 4 kali ni disebut dalam Quran ni, solawat ini ialah dalam bentuk jamak, plural. Beza dia yang atas ni dalam bentuk singular, tunggal. Disebut solat saja, satu solat saja. Tetapi kalau solawat maksudnya solat-solat. Solat-solat maksudnya merujuk kepada solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Okey, jadi penggunaan kalimah solat disebut 67 kali dalam Quran. Sama ada yang ada alif lam maupun yang tidak ada alif lam. Begitu juga kalimah solawat disebut sebanyak 4 kali. Ini analisis ya. Kemudian ada juga kalimah yang dia bersambung. Kalau ikut istilah dipanggil sebagai mudhaf mudhafun ilaih. Okey, saya mungkin tak sempat nak jelaskan detail apa itu mudhaf mudhafun ilaih, tapi kalau siapa yang di sini dia memang ada keinginan yang tinggi untuk belajar asas bahasa Arab, boleh klik link ataupun pada ikon yang saya share kat dalam kita punya page ni. Kat situ kita boleh belajar asas bahasa Arab. InsyaAllah dia kena belajar step by step, slow and steady, dan juga kena bersabar. Cuma pada penjelasan ni saya sebut ringkas saja. Masuk mudhaf mudhaf ilaih ni, senang bahasa mudahnya ialah ada 2 kalimah yang mana 2 kalimah itu membawa kepada satu kalimah. Contoh solatihim. Kalimah ini nak menyebut tentang maksud solat mereka. Solati satu kalimah, him ni kalimah yang kedua. Jadi 2 kalimah ni dia perlu digabungkan. Maksud kalau kita nak baca dia, tak boleh kita baca solati
kemudian baru sebut him. Tak boleh. Kita kena baca solatihim. Sebab dia sudah menjadi kata nama khas kat situ. Solat mereka. Jadi dalam Quran, kalimah solatihim disebut sebanyak 6 kali. Dan kalimah solawatihim disebut sebanyak sekali. Apa beza solatihim dengan solawatihim? Solatihim disebut solat mereka saja. Tetapi solawat dia merujuk kepada banyaknya solat itu. Solat mereka. Dan begitu juga disebutkan dengan kalimah solatuka. Solat engkau. Ka kat sini ialah ganti nama. Sama juga macam ni. Him ni ganti nama. Him ni ganti nama. Ka ni pun ganti nama. Merujuk kepada engkau. Solatuka. Solat engkau. Solati. Kan kita baca doa iftitahan. Inna solati wa nusuki. Solati. Solati. Ya yang baris mati ni membawa maksud saya. Aku. Dia juga ganti nama. Ataupun disebut dengan solatuhu. Pun ada dua kalimah juga kat sini. Solat, kemudian hu ini adalah kalimah yang kedua. Solatnya juga disebut sebanyak satu kali. Jadi keseluruhannya, kalau dikira-kira semua ini, maka terdapat 83 kali dalam bentuk kalimah isim, iaitu kata nama. Sama ada kalimah tersebut dalam bentuk singular ataupun dalam bentuk plural, ataupun dalam bentuk mudhafun ilaih macam ni, solatihim, solawatihim, solatuka, solati, solatuhu. Okey, boleh kat situ secara ringkas. Kerana nak detail tu memang kena masuk pengajian asas bahasa Arab. Tak apa, belajar slow-slow kan. Okey. Yang kedua, di dalam Al-Quran juga menyebut tentang kalimah solat ini dalam bentuk isim fa'il. Apa yang dimaksudkan dengan isim fa'il ni? Isim fa'il adalah merujuk kepada pelaku. Contoh, dalam bahasa Melayu, kalau kita nak sebut orang yang solat, kita sebut orang yang solat. Tapi dalam bahasa Arab, dia dah ada satu kalimah yang spesifik. Tak perlu dah cari orang apa makna. Contoh, pergi cari dalam kamus, apa maksud orang, kemudian apa maksud yang, apa maksud solat. Tak payah. Sebab dalam Quran, dia dah ada kalimah yang khusus. Kalau merujuk kepada orang yang solat atau pelaku perbuatan, maka disebut dengan istilah ataupun bentuk kalimahnya seperti ini. Musalli. Asalnya musalli tanpa nun ni. Tapi dalam ayat Al-Quran, tak ada yang sebut musalli saja. Disebut musallin. Tambahan ya nun kat belakang ini adalah merujuk kepada ramai. Jadi makna kat sini musallin ialah orang-orang yang solat. Jadi bentuk kalimah macam ni kita panggil isim fa'il, iaitu merujuk kepada pelaku perbuatan. Perbuatannya ialah solat ya. Jadi orang yang solat dalam Quran panggil musalli. Okey. Dan ada juga kalimah yang lebih kurang sama tapi dia punya beza baris. Musalla, baris atas. Kat sini dipanggil ismul makan. Ismul makan ni maksudnya apa? Merujuk kepada tempat. Musalla maksudnya apa? Tempat solat. Musalla. Kan kita biasa dengar kalimah musalla. Musalla tu orang panggil surau. Sebab apa? Tempat solat. Okey, itu juga termasuk dalam kategori kalimah isim. Sebab tu saya warnakan dia punya simbol itu dengan warna merah. Sebab di dalam metod pengajian saya di Akademi Az-Zahrawi, memang saya seragamkan belajar bahasa Arab menggunakan kod warna. Kami peruntukkan warna merah untuk kalimah isim, warna biru untuk kalimah fa'il, warna hijau untuk kalimah haraf. Jadi itu yang belajar bahasa Arab, peringkat asas akan diajar sedemikian. Dan begitu juga di dalam Al-Quran, ada kalimah solat yang dia adalah bentuk kalimah perbuatan yang kita sebut kalimah fa'il. Kalimah fa'il ni dia terbahagi kepada 3 kategori. Ada fa'il madi, ada fa'il mudhari', ada fa'il amar. Fa'il madi maksudnya ialah past tense, perbuatan yang telah berlaku. Fa'il mudhari' present tense, perbuatan yang sedang berlaku ataupun akan berlaku. Dan fa'il amar pula ia adalah perintah. Dia adalah perintah. Maka dia punya bentuk dia pelbagai lah. Cuma ni secara ringkasnya, untuk fi'il madi ada menggunakan kalimah solla, ada menggunakan kalimah sollaitu. Kemudian kalau fi'il mudhari' pula dia gunakan kalimah yusolli. Sama juga dalam kita melafazkan niat solat kan, kita sebut usolli. Kalimah usolli itu sebenarnya dalam bentuk fi'il mudhari'. Usolli. Sebab alif hamzah yang pada usolli itu ialah merujuk kepada saya.
aku sedang solat. Aku berniat solat. Usolli, sahaja aku solat. Okey. Dan juga kalau jumpa kalimah solli, kan, itu adalah kata perintah. Dirikanlah solat. Tetapi nanti kita akan tengok, rupa-rupanya solli itu bukan hanya membawa maksud dirikanlah solat. Ada juga maksud yang lain. Baik. Demikian merujuk kepada analisis kalimah. Inilah kalimah-kalimah yang terdapat di dalam Al-Quran mengenai solat, sama ada dalam bentuk kalimah isim, baik kalimah yang mufrad singular maupun kalimah jamak, dalam bentuk plural, kemudian dalam bentuk mudhaf mudhafun ilaih, dalam bentuk isim fa'il, dalam bentuk isim makan, dalam bentuk fa'il dan sebagainya. Jadi sebab itu pada hari ini saya tidak mahu fokus terlalu mendalam mengenai teknikal tata bahasa Arab, supaya kita tak pening. Cuma kalau siapa yang nak lebih faham tadi apa yang saya jelaskan tadi, boleh klik pada link yang saya bagi ataupun ikon yang saya bagi, supaya boleh belajar asas bahasa Arab, dan ia nanti akan menyebabkan kita rasa lebih seronok memahami Al-Quran, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ini adalah perkara yang kita nak buat untuk tadabbur pada kalimah solat ini, menggunakan salah satu daripada cabang ulumul Quran, iaitu al-wujuh wan nazair. Kita mulakan dulu dengan al-wujuh, iaitu dengan satu kalimah yang mempunyai banyak maksud. Maksudnya apa? Di dalam Al-Quran, kita nak tengok kalimah solat pada perspektif Al-Quran. Ada membawa masuk masjid, membawa masuk solat fardu, membawa masuk solat Jumaat, membawa masuk solat jenazah, membawa masuk berdoa, membawa masuk berselawat, membawa masuk memohon keampunan, merahmati, juga membawa masuk membaca Al-Quran, dan juga ada kalimah solat itu dengan membawa masuk tempat ibadah. Dan tempat ibadah tu pula berdasarkan tafsiran para ulama muktabar, ia merujuk kepada tempat ibadah kaum Yahudi dan juga Nasrani. Macam tu. Kita ingat solat maksudnya sembahyang saja. Sedangkan di dalam Al-Quran, kalimah solat itu membawa pelbagai maksud. Sebagai contoh yang boleh saya kongsikan, kalau kita rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 283, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Hafidhu ala salawatil ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Okey. Allah Ta'ala berfirman, hafizu, peliharalah. Kalau kita ambil terjemahan dekat situ, peliharalah ataupun jagalah. Tu kalimah dia tu, peliharalah ataupun jagalah. Solawat. Solat yang dimasukkan solawat kat situ adalah solat apa? Iaitu merujuk kepada solat fardu yang 5 itulah. Sebab tu dia sebut dalam bentuk jamak, solawat. Ingat tadi, kalau solat maksudnya ialah dalam bentuk umum lah, tetapi kalau disebut solawat disebut khusus, iaitu merujuk kepada solat fardu. Itu maksud dia. Boleh kat situ, hafizu ala salawat. Kemudian yang kedua, dalam surah Al-Jumu'ah pada ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa dzarul bai' ila akhir ayat. Dalam ayat ni pula menyebutkan, wahai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan lis-salati. Solati yang dimaksudkan pada ayat ini ialah solat Jumaat, min yaumil jum'ah. Nampak tak Allah gunakan kalimah salati kat situ, ialah membawa maksud solat Jumaat. Juga ayat yang selalu kita dengar, ini kalau orang lelaki memang selalu dengar lah ayat ni. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Surah At-Taubah ayat 84. Tengok poin nombor 3. Pada kalimah innallaha wa malaikatahu yusalluna, tengok poin dia kat situ. Kalimah yusalluna ni, bagi saya beri sedikit penjelasannya. Kalimah yusalluna ni dia nampak berbeza kan bentuk dia dengan kalimah solah kan? Sebab apa? Sebab dia dalam bentuk fa'il, dalam bentuk kata kerja. Jadi kalimah yusalluna tu sepatutnya membawa maksud mereka solat.
Tetapi kat sini dia tak bawa masuk mereka solat, tetapi dalam ayat ni membawa maksud sesungguhnya Allah. Kalau Allah merahmati, maksud yusalluna itu merahmati ke atas Nabi. Dan kalau malaikat, sesungguhnya malaikat yusalluna itu dengan maksud memohon keampunan bagi Nabi SAW. Nampak tak? Penggunaan kalimah solat tadi ni dalam bentuk yusalluna itu dia tak diterjemah dengan maksud solat. Mana mungkin Allah Ta'ala bersolat ke atas Nabi. Jadi ini penting. Dia ada lagi lah penjelasan dalam bahasa tu, tapi mungkin agak berat kalau saya nak kongsikan di sini. Cuma ringkasnya, kalimah yusalluna itu membawa maksud, kalau bagi Allah Ta'ala, diterjemah yusalluna kat sini ialah merahmati, dan bagi malaikah yang disebut pada ayat ini membawa maksud mohon keampunan. Subhanallah, betapa kayanya kosakata bahasa Al-Quran ini. Begitu juga sambungan daripada ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Okey, perhatikan pada kalimah sallu. Sallu ni kalau ikutkan dia adalah kata perintah untuk sekalian orang-orang beriman. Maksudnya kalau ikutkan solatlah. Jadi takkanlah suruh solat ke atas Nabi. Tak, maksud solat dekat situ ialah berselawat. Masya Allah. Ini adalah di antara keunikan Al-Quran yang kaya dengan kosa-kata. Jadi kita tengok lagi, iaitu pada surah Al-Hajj ayat ke-40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'dil la huddimat sawami'u wa biya'un wa salawatum wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi kathira. Okey, ini dalam surah Al-Hajj pada ayat 40. Okey, apa makna dia? Dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, dan sekiranya Allah tidak menolak keganasan sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, ba'duhum ala ba'duhum bi ba'din, tentulah la huddimat, binasanya ataupun tentulah robohnya, dirobohkan sawami. Okey, ambil makna ni. Okey, minta maaf saya tak tulis dia punya maksud, dia tolong tulis ya. Sawami'u itu maksudnya ialah biara, biara Nasrani. Wa biya'un, iaitu gereja-gereja. Wa salawatun. Okey, kat sini bukan maksud solat-solat. Dalam ayat ini salawatun merujuk kepada rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Itu berdasarkan tafsiran ayat. Kalau ikutkan apa yang disebut oleh Imam Ibn Katsir, makna salawatun pada ayat 40 surah Al-Hajj ini ialah kanaisun nasara, iaitu gereja-gereja orang Nasrani, orang Kristian. Wa masajidu. Masajidu barulah merujuk kepada masjid, tempat ibadat bagi orang-orang Islam. Yuzkaru fiha ismullahi kathira. Okey, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Nampak tak? Maksudnya dengan kalimah solat, pada ayat tertentu, khususnya ayat 40 surah Al-Hajj, kalimah solawat itu membawa maksud tempat ibadat bagi orang Yahudi dan juga Nasrani. Subhanallah. Begitu juga pada ayat ke-110 surah Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tajhar bisalatika, ila akhir ayat. Baik. Secara ringkas, pada ayat itu Allah Ta'ala melarang, wala tajhar, dan janganlah kamu menjahar, maksud mengeraskan solat kamu. Sudah, apa maksud solat kamu kat sini? Maka para ulama menjelaskan maksud solat kat situ ialah bacaan Al-Quran kamu ataupun bacaan solat kamu. Nampak tak? Kalimah solat pada ayat 110 surah Al-Isra tidak membawa maksud solat, tetapi ia membawa maksud bacaan solat ataupun bacaan Al-Quran. Subhanallah. Dan seterusnya yang ketujuh, iaitu pada surah An-Nisa pada ayat 43, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu
la taqrabus salata wa antum sukara. Apa pula maksud kat sini? Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati solat. Sudah. Apa maksud jangan mendekati solat ni? Dan sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Maksud solat tersebut dalam ayat ini ialah jangan kamu dekati tempat solat, iaitu masjid. Nampak tak penggunaan solat dalam ayat 43 surah An-Nisa membawa masuk masjid. Dan begitu juga dalam surah At-Taubah ayat 103, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim innas salataka sakanul lahum. Okey. Pada ayat ini maksudnya, ambillah zakat dari sebahagian harta mereka. Khudh min amwalihim sadaqah. Sedekah dengan maksud zakat ini tafsiran ayat ya. Tutahhiruhum, dengan zakat itu membersihkan, wa tuzakkihim, dan juga menyucikan mereka, biha, dengannya, wa salli alaihim, doalah untuk mereka. Kalau ikutkan salli, maksud dia ialah solat lah, tapi dalam ayat ini membawa maksud doa lah. Kemudian innas solataka sakanun lahum, sesungguhnya solataka, kat situ bukan maksud solat, tetapi membawa maksud sesungguhnya solat kamu itu memberikan ketenteraman jiwa bagi mereka. Subhanallah, betapa kayanya bahasa Arab ini, bahasa Al-Quran ini. Baik, ini pada sudut perspektif al-wujuh. Maksudnya apa? Daripada satu kalimah membawa maksud yang pelbagai. Begitu juga pada perspektif an-nazair, iaitu ada banyak lafaz membawa maksud yang sama. Membawa maksud yang sama. Sebagai contoh, kalimah qanitun membawa maksud orang yang solat, al-hasanat membawa maksud mendirikan solat, kemudian uzkuru maksudnya perintah dirikanlah solat. Kalau ikutkan uzkuru maksudnya ingatlah kamu semua kepada Allah, ataupun yastaghfiruna daripada kalimah istaghfara yastaghfiru maksudnya memohon keampunan, juga membawa maksud kepada solat. Kum, kalau kum ni maksud dia bangunlah, berdirilah, tetapi maksud bangunlah kat sini ialah dirikanlah solat. Begitu juga dengan kalimah as-sajidin, ataupun dengan perintah irka'u, dengan kalimah al-Quran, dengan kalimah iman, ianya semua membawa kepada maksud yang sama, iaitu as-salah. Jadi kita tengok satu persatu. Di antaranya pada ayat 143 surah Al-Baqarah menjelaskan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak akan mensia-siakan solat kamu. Kalau ikutkan iman, maksudnya iman lah, mensia-siakan iman kamu. Tapi iman yang dimaksudkan pada ayat ini ialah solat. Begitu juga di dalam surah Al-Isra ayat 78, Inna Qur'anal fajri kana mashhudan. Sesungguhnya Al-Quran subuh. Takkanlah maksud Al-Quran subuh, rupa-rupanya kalimah Qur'ana itu dengan maksud solat. Inna Qur'anal fajri, iaitu bermaksud sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Masya Allah. Maksudnya Quran tapi membawa maksud kepada solat. Juga di dalam surah Az-Zumar ayat ke-9 Allah Ta'ala berfirman, Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung, atau orang-orang yang solat? Kalau ikutkan qanitun ni maksudnya orang yang tekun beribadah maksud dia. Tapi tidak dimaknakan dengan tekun beribadah. Dia dispesifikkan maksudnya atau orang-orang yang solat pada waktu malam dengan sujud dan berdiri kerana takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Jadi Allah Ta'ala gunakan lafaz qanitun untuk membawa maksud kepada orang yang solat. Tadi apa maksud orang yang solat? Iaitu musalli. Maksud qanitun kat sini dengan makna musalli.
Kemudian lagi kita tengok di dalam surah Hud ayat 114, Allah Ta'ala berfirman, Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik. Al-hasanat maksudnya perbuatan baik. Yang dimaksudkan al-hasanat itu ialah solat. Maksudnya sesungguhnya solat itu yudhibna, menghapuskan as-sayyiat. As-sayyiat tersebut perbuatan-perbuatan yang buruk, iaitu menghapuskan perbuatan dosa. Nampak tak Allah guna kalimah al-hasanat untuk membawa maksud solat. Juga di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 219 Allah Ta'ala berfirman, wa taqallubaka fis sajidin, dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Maksud orang-orang yang sujud ini ialah orang-orang yang solat, iaitu dengan makna musallin. Dan juga kalau kita rujuk pada surah Az-Zariyat ayat 18, Allah Ta'ala berfirman, wabil ashari hum yastaghfiruna. Kalau ikut maksud yastaghfiruna itu ialah orang ataupun orang yang memohon keampunan. Jadi makna dan selalu memohon keampunan. Maksud memohon keampunan itu dan selalu mendirikan solat waktu bila? Bil ashar, di waktu pagi sebelum fajar. Ashar tu maksud sahur. Dan waktu sebelum kita solat subuh. Kan ni tak lama kita nak masuk bulan Ramadan kan. Kan ada waktu sahur tu. Waktu sahur tu adalah waktu penghujung malam. Dan waktu itulah waktu yang sangat-sangat dituntut untuk kita mendirikan solat. Solat yang terakhir sekali kita dirikan ialah solat witir. Itu sangat-sangat dituntut. Dan begitu juga kalau kita tengok pada surah Al-Baqarah ayat 239, Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. Apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah. Kalau ikut kalimah uzkurullah, maksud sebutlah Allah. Jadi maksud uzkurullah itu ialah maka dirikanlah solat. Sebagaimana Allah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Juga dalam surah Al-Baqarah ayat 43 Allah Ta'ala berfirman, warka'u ma'ar raqi'in. Itu kalimah irka'u tu. Dan rukuklah, maksud rukuklah itu ialah dan solatlah ma'ar raqi'in. Ar-raqi'in maksudnya orang-orang yang rukuk. Jadi maksudnya apa? Al-musallin, orang-orang yang mendirikan solat. Dan akhir sekali, lihat pada surah Al-Muzammil ayat 1 dan 2 Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang-orang yang berselimut, iaitu merujuk kepada Nabi SAW, kum, itu kalimah asalnya mim tu baris mati tapi disambung dengan al-lail tu dibariskan bawah. Kumil lail. Kum tersebut maksudnya bangun. Tapi maksud kum dalam ayat ini ialah dirikan solat. Dirikan solat di malam hari kecuali sedikit daripada. Maksudnya bukan sepanjang malam tetapi sebahagian waktu daripada malam tersebut. Subhanallah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Hari ini kita dapat melihat betapa hebatnya bahasa Al-Quran ini. Dan sebenarnya kalau saya sendirilah, saya jatuh hati dengan Al-Quran. Jatuh hati terhadap bahasa Arab, bahasa pengantar Al-Quran ini. Sebab itu kita sangat-sangat perlu untuk mempelajari bahasa Arab untuk kita faham Al-Quran. Jadi penutup ini saya ada perkara yang sangat penting bila kita cuba untuk memahami Al-Quran dengan cara tadabbur, kita nak dapatkan refleksi. Refleksi ni sangat penting supaya apa? Ada action, ada tindakan kita setelah kita apa kita panggil dihidangkan kenikmatan ilmu yang ada pada Al-Quran itu. Takkan kita hanya sekadar tengok sahaja ataupun sekadar lalu depan mata saja, kita perlu bertindak. Okey, yang pertama yang boleh saya kongsikan di sini dari sudut tadabburnya dan refleksi sekali. Penjelasan Al-Quran tentang solat telah membuka dimensi solat lebih meluas. Kalau sebelum ni kita tahu solat hanya sekadar sembahyang. Tapi hari ni Masya Allah pelbagai makna dan pelbagai lafaz yang merujuk kepada solat itu. Maka ia telah membuatkan kita terfikir lebih mengenai solat itu. Dan ia bukan sekadar ritual keagamaan yang menjadi rutin harian semata-mata. Jadi apa tindakan kita?
Sila semak dan perbagi pengetahuan kita tentang solat. Jadi kat sini dia ada tuntutan untuk kita, yang solat kita ni, kualiti solat kita ni, kita je tahu bacaan kita, apa yang kita faham maksud di setiap bacaan dan sebagainya. Jadi tolong semak dan perbaiki. Yang kedua, kena sentiasa upgrade kualiti solat kita. Kita juga yang merasainya, kelazatan beribadah dan sebagainya. Jadi tolong perkemaskan yang tu. Ini adalah tindakan kita, refleksi pada diri kita. Yang kedua, falsafah solat merangkumi kehidupan seharian. Saya melihat sebenarnya di dalam penyebutan kalimah-kalimah yang terdapat di dalam Al-Quran yang menggunakan uslub al-wujuh wan nazair tadi ni, nak menyebutkan kepada kita hidup kita ni seharian, selama kita hidup sampai hari ini ni, rupa-rupa semua bersaling kait dengan solat kita. Jadi, solat yang sempurna menjamin kebahagiaan hidup. Baik daripada tata cara solat kita, di mana tempat kita solat, Allah highlightkan di masjid. Kemudian Allah highlightkan juga, iaitu Al-Quran, digunakan lafaz Al-Quran itu membawa maksud kepada solat. Kenapa? Sebab dalam solat kita baca Al-Quran. Malah melalui Al-Quran memberikan kepada kita penjelasan tentang solat. Maka ia akan memberikan jaminan kebahagiaan hidup kita. Sebab apa? Bila kita melakukan ibadat yang sememangnya kita merujuk dan panduannya daripada Al-Quran dan ianya mengikut syariat yang disampaikan oleh Nabi SAW, ia akan diganjarkan dengan kebahagiaan. Yang kedua, solat menjadikan diri kita konsisten mengerjakan kebaikan. Al-hasanat. Kenapa Allah guna kalimah al-hasanat? Mengerjakan pelbagai kebaikan. Memang bila kita jaga hak Allah, kita dirikan solat, maka Allah Ta'ala pemudahkan urusan hidup kita, mudah untuk kita baca Quran, mudah untuk hadir majlis ilmu, subhanallah. Dan juga solat menjadikan diri kita sentiasa berhubungan baik dengan Allah dan juga sesama makhluk, subhanallah. Kita jaga hak Allah dan pada masa yang sama, hubungan kita sesama makhluk juga terjalin erat. Kalau kita tengok, kenapa dituntut untuk solat berjamaah? Bayangkan di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, apabila kita bertemu saudara se-Islam kita, kita berjabat tangan. Daripada mula waktu tempoh kita berjabat tangan, sehinggalah kita berjabat tangan pula untuk kita beredar dari tempat perjumpaan itu, selama itu Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita. Sudah pasti kalau kita hadir ke masjid, berapa lama sekurang-kurang tempoh? Mungkin 20 minit, 30 minit. Dalam tempoh 30 minit, Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Masya Allah. Banyak lagi perkara-perkara yang kita boleh dapat. Poin yang ketiga, tadaburnya. Al-Quran membuktikan kenapa solat merupakan ibu segala ibadah. Jadi solat tidak ada nilai tanpa keimanan dan kesungguhan. Sebab tu kalimah solat juga diertikan dengan lafaz iman. Imanikum. Jadi nak kata tidak ada keterikatan. Sebab tu hari ni tak pelik ya. Kenapa ada orang tak rasa bersalah meninggalkan solat? Sebab mereka mungkin imannya lemah. Kita nak kata tak ada iman terus, tak boleh lah, sebab kita tak tahu kan. Barangkali imannya melemah. Sebab itu semakin hebat, semakin kuat iman kita, semakin hebat juga akan solat kita. Dan solat menjadikan diri kita berjiwa hamba yang sentiasa menginsafi diri serta memohon keampunan. Sememangnya dalam solat, kalau ikutkan, sememangnya dalam setiap penyebutan lafaz di dalam solat itu, ada waktunya kita berdoa minta pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Malah di saat sujud yang terakhir, kita berdoa minta pada Allah Ta'ala. Sudah pasti dengan pelaksanaan solat itu akan menjadikan kita berjiwa hamba. Dan juga kepelbagaian makna solat membuktikan kemukjizatan Al-Quran. Maksudnya apa? Al-Quran ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala datangkan dengan bahasa Arab bukan saja-saja. Bukan Allah sengaja pilih nak mengangkat orang Arab, tidak. Tetapi ia ada satu mesej kepada kita supaya berusaha mendalami Al-Quran dengan mempelajari bahasa Arab,
tafsir Al-Quran dan juga sama-sama kita tadabbur Al-Quran. Dan akhir sekali, menyedari kehebatan dan keunikan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar Al-Quran. Jadi antara kelebihan bahasa Arab ialah kaya dengan kosakata. Jadi sebab itu kita perlu berusaha bersungguh-sungguh mempelajari bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan dengan perkongsian ini memberi dimensi baru untuk kita mempelajari bahasa Arab untuk faham Al-Quran. Jadi mudah-mudahan ianya bermanfaat. Yang baik datang daripada Allah, kurang lemah itu disandarkan pada kelemahan diri saya. Jadi kita tangguh dengan membaca kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.